A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 101. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat 100 kan? Ayat 99 dah ke pengajaran? 99 dah. Jadi satu ayat je lah. Ayat 100 lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yahdi lillazina yarisuna al-arda min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bizunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Yang maksud dia, kenapa belum jelas kepada orang-orang yang mewarisi bumi setelah penduduk negeri itu dah mati, dah berlalu. Tetapi mereka yang mewarisi tempat orang-orang dahulu, iaitu orang Mekah, orang musyrikin Mekah, adakah belum jelas kepada mereka apa yang menimpa kepada umat-umat dahulu? Allau nasya'u asabnahum, kalau kami nak, kami akan timpakan azab kepada mereka bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Akan tetapi wa natba'u, kami tidak timpakan azab, sebaliknya kami tutup pintu hati mereka. Yang antara kesannya ialah fahum la yasma'un, mereka tidak mendengar, atau mendengar tapi tidak mendapat apa-apa kesan. Okey, pengajaran pengajaran ayat 100. Manusia menolak hidayah Allah. Manusia menolak hidayah Allah bukan kerana hidayah dan bukti-bukti kebesaran Allah tidak jelas atau tidak cukup, tetapi disebabkan hati manusia telah tertutup kerana kesombongan dan kedegilan mereka daripada menerima hidayah Allah.
Yang kedua, azab yang menimpa umat-umat yang kufur sebelum umat Nabi Muhammad adalah mereka dibinasa dan dimatikan terus semasa di dunia. Manakala azab yang menimpa umat Nabi Muhammad ialah mereka dimatikan hati-hati mereka. Sedangkan fizikal mereka dan rumah-rumah mereka sihat dan baik. Yang ketiga, azab yang paling dahsyat yang menimpa umat Nabi Muhammad sampai kiamat ialah hati keras. Hati keras dan mati. Yang mana mereka tidak akan terkesan lagi apabila mendengar ayat-ayat Al-Quran atau kebenaran daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, semua azab yang menimpa umat manusia adalah berpunca daripada dosa-dosa manusia sendiri. Kerana Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Okay, kita sambung tadabbur ayat seterusnya. Okay, ayat hari ini ayat 101. Kaitan dengan ayat yang lepas ialah Allah nak bagi tahu apa tujuan sebenar Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi bersama umat mereka, dan bagaimana bila mereka tidak beriman Allah membinasakan mereka. Jadi Allah ceritakan balik kisah-kisah umat dahulu yang diazab dengan hanya satu tujuan, supaya umat Nabi Muhammad mengambil pengajaran dan supaya kesalahan yang sama tidak diulang. Tetapi malangnya umat Nabi Muhammad pun tetap degil dan tidak mengambil pengajarannya. Okey, kita tadabbur. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka
Tilka demikian itu. Dia tilka ni kalau kita belajar bahasa Arab dia panggil apa? Ismul isyarat. Ismul isyarah. Haza, hazihi, zalika, tilka. Jadi isim isyarah ni dia adalah kebiasaannya isyarat kepada apa yang telah disebut sebelum ini, dan benda tu jelas boleh dinampak dengan mata. Contoh saya kata haza kursi, nampak tak kursi? Jadi bila kita mengisyaratkan sesuatu, benda tu jelas dan boleh dinampak. Okey. Tapi dalam ayat ni Allah kata demikian itu. Ini tilka isim isyarat. Demikian itulah qura. Qura apa dia? Negeri-negeri. Satu ke jamak? Satu ke plural? Kalau satu? Korea. Dah jadi bersama kan ahli Korea. Sebab itulah Mekah, salah satu nama Mekah apa dia? Ummu al-Qura. Ummu ibu, Qura tu negeri-negeri. Jadi Mekah tu adalah pusat ataupun center kepada semua negeri di dunia. Okey, demikian itulah negeri-negeri. Negeri mana ni? Negeri? Ayalah apa dia? Negeri apa? Singapura ke Indo? Ialah negeri apa? Jadi sebenarnya Allah nak cerita, kalau Qura ni tempat, kan? Sebenarnya cerita-cerita sebelum ni, kalau kita ingat Allah cerita tentang umat-umat dahulu yang dibinasakan, kan? Allah sebut tak nama kaum tu? Okey, sebutkan. Pertama kaum apa? Pertama sekali ikut tertib Nuh. Yang kedua Ad. Yang ketiga Samud. Yang keempat Lut. Yang kelima Nabi Saleh, Shu'aib. Shu'aib. 5 kan? Jadi semua yang Allah sebut kisah-kisah sebelum ni, Allah tak sebut pasal negeri. Allah sebut nama kabilah dan juga nama Nabi. Betul? Kemudian ya Allah binasa pula. Allah binasa negeri ke Allah binasa penduduk? Penduduk. Ini salah satu bahasa Arab lah. Dia bagi mukjizat bahasa Arab ialah Allah sebut negeri tapi yang dimaksud ialah penduduk negeri. Sebab kalau negeri kita jenuh nak cari negeri mana? Dulu mana ada peta kan? Negeri tempat tinggal kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut dan kaum Nabi Shu'aib. Atau di sini kita terjemah penduduk-penduduk. Sebab Allah bukan marah pada negeri, Allah marah pada penduduk yang kufur tu. Demikian itulah penduduk-penduduk negeri naqussu. Kami ceritakan alaika ke atas engkau. Siapa engkau ni? Nabi Muhammad SAW. Min ambaiha, dari ambak ni jamak ke mufrad? Satu ke banyak? Jamak. Kalau mufrad naba. Dalam surah apa? Surah An-Naba. Jadi apa beza An-Naba dengan Al-Khabar? An-Naba dengan Al-Khabar. An-Naba berita besar. Berita besar apa dia? Kiamat lah. Sebab itulah bila Nabi bawa message, Nabi bawa berita besar ke berita kecil? Berita besar. Dan sebab berita besar itulah menyebabkan berlaku gegak gempita di Mekah. Kecoh satu Mekah kan, satu tanah Arab. Sebab Nabi bawa berita besar. Berita apa? Berita besar apa dia? Nabi nak bawa projek kat Mekah? Tak, itu berita kecil. Nabi nak bawa ni, nak bekalkan sungai-sungai di Mekah? Bekal, itu berita kecil. Berita yang besar ialah sama ada manusia ke syurga ataupun ke neraka. Nabi tak cerita bab rezeki apa semua, itu berita kecil. Sebab tu Allah guna perkataan An-Naba. Amma yatasa'alun,
Tentang apakah? Orang Mekah saling bertanya. Anin naba'il azim. Tentang naba'. Ya. Sekarang yang jadi berita besar dalam masyarakat kita apa dah? Cerita kiamat ke cerita apa? Covid itu naba' ke khabar? Itu khabar. Khabar berita remeh-temeh je. Tapi kenapa dibesar-besarkan? Cerita akhirat pula dikecil-kecilkan ataupun dilupa-lupakan. Kenapa? Pada dalam surah Yasin banyak tak cerita An-Naba'? Banyak. Surah Al-Kahfi pun ada. Mungkin sebab dia tak selalu baca surah An-Naba' kot. Surah An-Naba' jarang dibaca. Okey. Dari berita-berita besarnya. Okey. Sekarang saya sebut tadi tilka ni isim isyarah untuk benda yang nampak, jelaskan. Sekarang cerita ni cerita umat-umat dahulu dibinasakan. Bagi orang Mekah benda tu jelas tak? Nampak tak dengan mata? Tak nampak kan? Yang ada kesan-kesan je. Kadang-kadang kalau pergi tempat apa ni, kaum Nabi Lut, mungkin lauk mati je lah. Ada kesan je. Jadi benda tu tak jelas. Tapi kenapa Allah guna tilka? Sebab tilka ni biasa benda yang isim isyarat kepada benda yang jelas. Itu, ini, clear. Kenapa Allah guna tilka? Kenapa tak boleh jawab? Sebab tak jelas jawapannya. Sebab pertama, orang Mekah ni dah dengar tak cerita umat kaum Ad dibinasa, kaum Samud? Dengar kan? Yang kedua, Allah cerita balik tak dalam Quran? Yang Allah cerita dalam Quran dengan yang kita nampak dengan mata kepala, sebenarnya mana yang lebih jelas dan lebih meyakinkan? Subhanallah. Kalau Allah cerita sebenarnya jauh lebih jelas daripada yang kita nampak. Sebab Allah mengetahui dulu, sekarang dan akan datang. Betul? Sebab itulah kalau kita nak ambil pengajaran kisah-kisah umat dahulu, yang paling penting kita pergi tengok tempat ke, kita tadabbur kisah mereka dalam Quran. Kan? Tapi masyarakat kita buat yang mana dulu? Pergi dulu. Kenapa? Tak, sebab seronok berjalan. Seronok berjalan, nak tengok ada orang makanan yang berbeza kan. Lepas tu ada sikit melawat tempat sejarah. Dia sebelum ainul yakin kena ada ilmu yakin. Ilmu tak yakin nak tengok dah. Kita nak masuk syurga kena dengar dulu cerita syurga dalam Quran, betul? Sebab tak dengar dalam Quran lah kita tak yakin apa yang dalam syurga. Betul? Okey. Itulah negeri-negeri, penduduk negeri yang kami telah cerita pada engkau. Allah guna perkataan nakusu. Apa benda nakusu? Fi'il apa? Mudhari'. Mudhari' menunjukkan apa? Sentiasa. Kenapa Allah guna sentiasa? Sebab kisah-kisah ni berulang tak disebut dalam Quran. Kaum Samud kita bukan jumpa dalam satu surah aja. Kaum Ad, kaum Nabi Musa kan, kisah Nabi Musa paling banyak. 100 ikut ahli tafsir 173 tempat Allah cerita kisah Nabi Musa. Itu nakusu. Apa faedah semua tu? Nak bagi pengajaran pada hamba-hamba Allah supaya jangan jadi macam mereka. Bila kamu jadi macam mereka, mungkin kamu selamat fizikal kat dunia, tapi hati kamu keras dan kamu tak akan jumpa hidayah sampai bila-bila akhirnya kamu ke neraka. Sangat penting tak peringatan ini? Penting. Sebab itulah semua kisah ni ada pengajaran tak? Mustahil Allah cerita kisah-kisah umat dahulu sebagai penglipu lara. Mustahil. Apa dalil? Semua kisah ada pengajaran. Allah kata semua kisah dalam Quran adalah la'ibrah. Pasti ada pengajaran. Ibrah. Surah apa? Surah Yusuf. Ayat terakhir sekali. Betul. Ayat 111. 111. Cuba tengok. Laqad kana
laqad kana fi qasasihim laqad kana fi qasasihim ada lam kan? Ibratun liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa allazi baina yadayhi wa tafsilan kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Liqaumin. Okey, cuba terjemah. Tengok Allah guna laqad. Bila laqad ni ada apa ni? Sebelum ni? Wallahi. Mana Allah bersumpah. Demi Allah. Pasti, sesungguhnya. Berapa penegasan? 3. Wallahi, demi Allah. Lam, pasti. Qad, sesungguhnya. 3. Bila 3 penegasan tu ada benda penting dan besar, Allah nak beritahu. Apa dia? Adalah fi qasasihim. Dalam kisah-kisah mereka ni. Kisah ni. Penduduk negeri ni. Ibrah. Ada? Kalau kita belajar bahasa Arab, ibrah tu ni nakirah ke makrifah? Nakirah ni tak ada alif lam lah. Umum. Nakirah kan? Kalau makrifah ada alif lam. Al-ibrah. Bila Allah sebut dalam bentuk nakirah umum, menunjukkan apa? Apa saja pengajaran. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Apa saja pengajaran. Macam-macam pengajaran ada kan? Umum. Kemudian pengajaran ni bukan untuk semua orang. Dia khas untuk orang tertentu sahaja. Special. Liulil albab. Untuk orang yang mempunyai akal. Kan? Jadi nak pengajaran daripada kisah-kisah umat dahulu yang disebut dalam Quran, kita perlukan apa? Perlukan apa? A. Perlukan duit untuk melancong. B. Perlukan kesihatan badan. C. Perlukan C. Perlukan apa? Pasport. D. Perlukan visa. E. Perlukan akal yang waras. Yang mana satu? Kan? Jadi kalau perlukan akal, perlu tak kita berjalan-jalan? Tak. Duduk kat mana ni? Duduk kat rumah, buka Quran, tengok tafsir, tengok tadabbur, dapatlah ibrah. Sebab Allah kata syarat nak dapat ibrah ialah ulul albab. Okey. Kemudian Allah kata, mana siapa yang tak faham kisah-kisah pengajaran daripada kisah umat dahulu, boleh tak kita kata mereka ni memang tidak ada albab? Boleh? Boleh ya? Semua yang tak faham kisah ni, dia bukan ulul albab. Ustaz, saya tak faham semua, separuh. Separuh albab. Okey, maka hadisan. Allah beritahu lagi. Cerita kisah umat dahulu bukanlah hadis. Cerita yang yuftara, yang direka-reka. Ya Allah. Cerita bukan direka. Kita banyak tak tengok cerita yang direka-reka? Filem, movie kan? Tengok tak? Kadang-kadang berkali-kali. P. Ramlee dah mati, tapi filem dia asyik diulangkan. Semua cerita direka. Yang ni tak direka, tapi tak ramai yang. Walakin akan tetapi tasdiqa. Cerita yang Allah sebut dalam Quran adalah kebenaran. Allazi baina yadayhi, di hadapan kamu. Dan ia sebagai watafsilan. Sebagai apa? Tafsil apa dia? Pendetilan. Kan?
pendetailan dari segi pengajaran dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh tak ambil hukum hakam daripada kisah dahulu? Boleh. Banyak sangat. Kemudian menghurai tafsilan kulli syai', menghuraikan setiap sesuatu. Wahudan, petunjuk. Warahmatan, rahmat. Untuk siapa ni? Bukan semua orang juga. Liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman kepada Allah. Bila sebut beriman, Allah tak sebut beriman dengan siapa. Bila tak sebut, termasuklah umum. Beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan qada dan qadar, beriman dengan semua rukun iman. Jadi siapa yang mengaku beriman, ini ciri-ciri dia. Apa dia? Antaranya baca kisah-kisah umat dahulu dan ambil ibrah. Kalau tak, kamu bukan orang yang beriman. Okey, bolehkah? Jadi, tengok antara punca kita nak dapat hidayat dan rahmat Allah apa dia? Antara punca nak dapat petunjuk dan rahmat Allah apa dia? Baca kisah-kisah. Kadang-kadang dengan kisah ni kita dapat hidayat Allah. Okey. Begitulah kami kisahkan kepada engkau min anba'iha. Wa laqad ja'atuhum, dan pasti sesungguhnya ja'atuhum telah datang kepada mereka rasuluhum, rasul-rasul mereka, rasul setiap kaum. Rasul pula datang dengan apa? Bil bayyinat, dengan keterangan. Dia sebenarnya keterangan ni apa dia? Bukti. Sebenarnya bukti lah ni. Yang orang kita panggil mukjizat kan. Sama ada kalau Nabi Musa tongkatnya kan. Dan kitab-kitab yang dibawa oleh para Nabi. Tapi kenapa Allah tak sebut mukjizat ke? Ataupun kitab ke? Allah sebut bayyinat. Kenapa? Apa yang Allah nak bagi tahu? Bukan, bayyinat apa makna? Jelas, terang. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu? Yang Rasul bawa tu semua jelas. Mana kalau orang tu tak beriman, adakah sebab bukti yang Nabi buat tak jelas? Tak, sebab degil. Siapa yang mengatakan Quran tak jelas, dia penipu. Sebab Allah guna perkataan bayyinat. Dan tak masuk akal lah. Allah nak orang beriman. Allah nak manusia beriman. Lalu Allah hantarkan Rasul supaya cerita siapa Tuhan. Tapi Allah hantar pada Rasul, bersama Rasul benda yang tak clear, tak jelas. Sedangkan Allah nak orang tu jelas dan beriman. Tak masuk akal, betul? Mesti benda yang mudah difahami. Okey, fama kanu, maka tidaklah mereka liyu'minu, tidaklah mereka beriman bima kazzabu, dengan apa yang kazzabu mereka dustakan, min qablu, dari sebelum. Okey, macam mana ni? Rasul, Allah utuskan Rasul kepada setiap kaum, dan Rasul pula, setiap Rasul bawa bayyinat. Tapi hasilnya apa? Mereka tak beriman. Okey, kita faham kan? Tiba-tiba lepas tu Allah kata apa? Mereka tidak beriman dengan apa yang mereka dustakan. Macam mana tu?
Ha? Okey, salah satulah. Dia banyak tafsiran ni, ada 3-4 tafsiran. Mereka tidak beriman dengan apa yang mereka dustakan. Pertama, mereka tak beriman dengan apa yang mereka dustakan sebelum datang bukti. Contoh, bila Nabi panggil orang musyrikin Mekah di bukit apa? Bukit Safa ke Bukit Marwah? Bukit Safa. Panggil itu masa Allah perintahkan supaya Nabi isytiharkan dakwah secara terbuka. Sebelum itu 3 tahun secara rahsia. Nabi duduk atas bukit kan? Kenapa duduk atas bukit? Kenapa tak duduk di kaki bukit? Kenapa nak bagi orang nampak? Kenapa? Sebab dakwah ni benda yang baik. Bila baik, kena pastikan semua orang dengar, nampak jelas, clear. Jangan sembunyi-sembunyi. Saya berdakwah ni, boleh tak cerita? Tak boleh rahsia. Itu bukan dakwah. Okey, bila Nabi kata, aku adalah Rasulullah, apa kata Abu Jahal? Abu Lahab, bapa saudara dia kan? Apa kata? Tabballaka. Celaka engkau Muhammad. Adakah kerana nak bagi tahu engkau Rasulullah, nak bawa cerita akhirat, kamu buang masa kami semua di sini? Masa tu dia dusta tak? Tak, dia dusta lah. Dusta kan? Tapi masa tu Nabi dah bawa bukti ke belum? Belum. Jadi mereka tidak beriman dengan apa yang mereka dustakan sebelum Nabi bawa bukti. Lepas tu ada tak bukti? Nabi baca Al-Quran, kemudian bukti bulan terbelah, ada tak? Itu salah satu tafsiran. Maknanya kalau daripada sebelum ada bukti, dia tak beriman. Okey? Lepas ada bukti, dia beriman. Okeylah. Sebab itulah ada satu ayat Quran, bila dah, kalau bukti dah ada jelas, tiba-tiba tak beriman, kesannya sangat buruk. Iaitu lepas tu kali kedua datang bukti yang juga jelas, Allah akan susahkan dia dan Allah tak buka pintu hati dia. Sebab apa? Sebab kali pertama dah datang, dah jelas, dia tolak terang-terang. Kali kedua Allah tutup pintu. Cuba buka surah ni, surah Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah. Wala wa nazaruhum tu ya'mahun. Okey. Wa nuqallibu, qallaba yuqallibukan. Kami. Allah tu kami, kami bolak-balikkan. Apa dia? Afidatahum. Afidah jamak, kalau mufrad fuad. Ada orang kita nama fuad? Ada. Ada tak orang kita nama afidah? Tak ada. Afidah ada? Oh ada. Afidah. Oh, hafidah kot. Hafidah. Salah tu. Sebab hafidah jamak. Dia kalau 3 orang sekaligus boleh. Okey, kami bolak-balikkan hati-hati mereka. Wa absarahum, dan pandangan mata mereka. Kama, kami bolak-balik ni, maka mereka tak akan beriman. Kama, sebagaimana lam yu'minu, mereka tidak beriman dengannya, dengan petunjuk Allah, awal marrah, kali pertama. Apa maksud? Apa maksud? Kalau siapa yang faham, ayat ni sangat-sangat menakutkan.
bila awal marah datang hidayat pada mereka, petunjuk jelas, bukti jelas, terang-terang, yang dia buat, yang dia pegang pun betul-betul sesat, tapi terang-terang dia tolak, bukti yang cukup jelas. Bila sampai kali pertama, kali kedua datang, Allah tutup pintu hati. Allah tak bagi dia beriman. Sebab apa? Sebab kesombongannya kali pertama. Saya buat analogi macam ni. Saya nak bagi pada Usama benda yang baiklah. Dia diperlukan. Saya begitu jelas, bukti pun ada kat depan. Tiba-tiba dia tolak. Orang Melayu kata tolak apa? Tolak tuah kan? Dia perlukan. Dan saya dah tunjuk depan-depan mata dia, tolak. Okey? Lepas tu, lepas 3-4 bulan, dia jumpa saya. Ustaz, saya nak benda tu boleh tak? Saya kata apa? Dah. Peluang dah tertutup. Begitulah lebih kurang. Lepas tu ramai tak kita tengok orang ni, bila kali pertama tak beriman, dia sampai ketua, sampai ke mati. Sampai ketua buka aurat, sampai ketua tak solat. Padahal duduk rumah tepi masjid je. Dan ada yang lagi teruk duduk dalam kelas. Sampai ketua tak tutup aurat, datang kelas. Sebab dia sekadar mendengar. Ayat sebelum ni kan, fahum la yasma'un, hati dah tertutup, telinga tak akan dengar. Maksud dengar tapi tak masuk. Jadi jangan tolak kali pertama, jangan tolak. Okey? Dan wa nazaruhum, lepas tu kami biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kesesatan mereka, ya'mahun, meraba-raba, tak jumpa dah hidayat. Allah kata kalau bahasa kita, lantaklah. Okey, boleh faham bila datang Rasul dengan bukti-bukti yang jelas, mereka tidak beriman dengan sebab mereka berdusta kali pertama, ataupun mereka berdusta sebelum datang bukti. Bila datang bukti kali kedua, dia tetap tidak beriman. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka tak beriman dengan sebab mereka dusta kali pertama. Bila? Ketika di alam roh. Kan setiap kita ni alam roh, Allah bertanyakan setiap kita kan. Allah tanya apa? Alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Surah Al-A'raf 172. Alastu birabbikum. Cuba baca ni. Cuba baca ni. Birabbikum. Boleh baca? Saya takut baca berbekam. Dia di bahasa Melayu kan. Alastu 172. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Betul? Antaqulu yaumal qiyamati an hadza inna kunna an hadza ghafilin. Okey, cuba kita tadabbur. Setiap orang ketika di alam roh ditanya, alastu bi rabbikum. Ustaz, saya tak sedar pun. Tak apalah, sedar ke tak sedar, ini Allah cakap ni. Alastu bi rabbikum, dia tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita jawab apa? Benar. Bala, bahkan syahidna, kami bersaksi. Apa makna kita jawab engkau adalah Tuhan kami? Apa makna dia? Bila engkau Tuhan, aku adalah apa tugas hamba? Dengar je cakap Tuhan kan? Syahidna, kami bersaksi. Betul, kamu adalah. Antaqulu, kenapa Allah ambil persaksian ketika di alam roh? Kenapa? Antaqulu, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat, inna, sesungguhnya kami, tentang ni, tentang persaksian kami adalah lalai. Kami tak tahu apa. Dah ada berlaku persaksian.
Jadi tafsiran kedua ayat ni ialah ketika di alam roh kamu bersaksi beriman tapi sebenarnya kamu dusta. Ni kazzabu. Maka bila di alam nyata datang Rasul bawa bukti kamu tak beriman disebabkan kamu memang dah dusta ketika bersaksi di alam roh. Mana Allah tahu? Allah tahu dalam hati kamu. Mana persaksian setengah manusia bukan benar. Ada yang berdusta ataupun terpaksa. Maka terbukti ketika dia ada di alam nyata kat dunia. Boleh? Ada tafsiran yang ketiga. Mereka tidak beriman dengan sebab ibu bapa mereka, nenek moyang mereka dulu berdusta, mereka ikut je. Faham? Bila datang Rasul dengan bukti, mereka tidak beriman disebabkan apa? Disebabkan ikut nenek moyang mereka dulu yang berdusta. Kan adakah Allah kata wa iza qila lahum ittabi' ma anzalallah qalu bal nattabi' ma alfayna alaihi aba'ana. Ikutlah apa yang Allah turunkan kepada kamu. Mereka jawab apa? Tak apalah, kami ikut apa yang nenek moyang kami dahulu. Okey, boleh Kazalika, seperti demikian itulah yatba'u Allah chop kan? Betul, chop. Yang chicken chop tu apa kaitan? Oh, chop tu potong. Oh, tapi korang tepat lah. Sebab tabaan ni bukan potong. Tabaan ni mana? Stamp. Seal. Kunci terus. Allah kuncilah. Allah kunci telinga okey lagi kan? Kunci mata okey lagi, tapi Allah kunci apa ni? Atas hati-hati mereka. Hati siapa ni? Al-kafirin, orang-orang kafir. Okey. Apa maksud hujung ayat ni? Rasul dah datang pada mereka bawa bukti yang jelas. Mereka tak beriman disebabkan mereka dusta di kali pertama, ataupun mereka dusta ketika di alam roh, ataupun ikut nenek moyang mereka. Lepas tu Allah kata apa? Allah kunci pintu hati orang kafir. Satu pertama, ya tabauni, Allah guna fi'il apa ni? Bahasa Arab. Mudhari' menunjukkan apa? Kenapa Allah guna fi'il mudhari'? Itu tadabbur sampai kita nak tahu kenapa Allah guna fi'il mudhari' itu. Kalau ikut terjemahan, dia terjemah apa tu? Dia terjemah apa? Demikianlah Allah mengunci. Tak ada makna mudhari' tu. Sedangkan fi'il mudhari' ada maksud yang lain, iaitu Allah sentiasa mengunci. Mana proses Allah kunci pintu hati itu berlaku bermusim ke ataupun sepanjang masa? Dalilnya fi'il mudhari'. Allah nak bezakan apa ni? Kalau umat dahulu Allah turunkan azab, adakah azab tu sepanjang masa ataupun habis? Bila Allah dia panggil azab istiqsal, Allah hancurkan mereka, lepas tu ada lagi tak? Tak ada dah. Kan? Tapi proses Allah mengazab umat Nabi Muhammad, mengunci hati, adakah berlaku bermusim? Tak, sepanjang masa. Sampai kiamat proses ia tebak Allah. Ini yang ramai tak takut, ramai tak risau.
Dan di hujung Allah kata apa? Hati orang kafir. Sebelum ni ada sebut orang kafir? Tak ada. Tiba-tiba hati orang kafir. Kalau ikut bahasa Arab, Allah cerita mereka ni penduduk negeri lah kan. Allah utuskan Rasul dengan bukti nyata mereka tak beriman. Maka di hujung Allah kata apa? Allah tutup pintu ke atas hati-hati mereka. Mereka ni balik pada cerita ni lah kan? Tapi Allah tak sebut mereka, ganti nama. Allah guna perkataan yang zahir, iaitu kafir. Apa pengajarannya? Allah nak bagi tu hukum. Satu, Allah nak bagi tu hukum. Siapa tolak je Rasul yang secara yang bawa bukti jelas, kafir. Kalau Rasul bawa bukti tak jelas, dia tolak, tak kafir lagi. Tapi tak mungkin. Sebab setiap Rasul mesti ada bukti jelas. Yang kedua, Allah nak bagi tahu apa? Sebab apa Allah tutup pintu hati ni? Adakah Allah zalim? Tak. Allah zalim sebab mereka menolak. Mana kalau kamu tak kafir, jangan takut. Dan takutlah jadi orang kafir. Sebab bila kafir je, Allah tutup pintu. Okey. Ustaz, ada tak kalau macam kita lahir dari Islam, kalau dia tolak padahal Quran ni dah ada, itu kategori kafir juga ke Ustaz? Tolak macam mana tu? Macam yang saya tanya Ustaz ni hari Jumaat itu, kawan saya dia memang Islam, tapi dia kata dia percaya Allah, tapi dia tak nak solat, dia tak nak apa, dia kata dia mempersoalkan kewujudan Quran. Tak. Orang macam ni, dia adakah dia tolak, baru tolak ataupun tolak daripada awal lagi? Daripada awal lagi. Kalau ikut ayat ni, mereka tidak beriman dengan sebab daripada awal lagi mereka berdusta. Dan juga satu hadis Nabi kan, Nabi kata ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Sampai satu hasta lagi nak apa? Bukan nak masuk syurga, nak mati. Maknanya satu hasta lagi nak mati. Kalau mati, dia masuk syurga lah. Tapi sebaliknya Allah tarik hidayat sebab dalam satu riwayat fima yabdu annas, dia melakukan amal ahli syurga pada pandangan orang, hati tak ikhlas. Orang macam ni Allah tunjuk di hujung kehidupan, dia kafir. Makna sebaliknya apa? Kalau dia ikhlas beriman daripada awal lagi, Allah jaga iman dia sampai penghujung. Kalau jadi murtad akhir ni, makna awal-awal tu tak ikhlas. Sebab itulah syaitan dah mengakukan. Syaitan bersumpah depan Tuhan, aku akan sesatkan semua hamba engkau. Tak ada kecuali orang yang ikhlas. Ustaz, kalau seorang tu dilahirkan sebagai seorang Islam, tapi dia daripada kecil pun dia tak mempersoalkan macam tu Al-Quran, sebenarnya dia dah murtad daripada lahir kan? Macam mana? Maknanya kalau kat Malaysia ni sebagai contoh, orang Melayu lahir je dia Islam, tapi bila dia belajar, dia tak pernah belajar mengaji ke, dia tidak pernah mempersoalkan keislaman dia, dia terima sebab dia dilahirkan sebagai seorang Islam. So itu yang dia tolak kewujudan Quran semua tu kan. Kalau macam itu, kiranya seorang tu Islam ke tidak? Tak, kalau dia telah baligh, mana akal dan waras, dia boleh berfikir dan dia boleh mencari hidayat, tapi dia tolak, kafir lah. Tapi kalau belum baligh, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Walaupun dia anak orang kafir, tapi kalau mati belum balik, dia mati atas fitrah, masuk syurga. Okey. Betullah kadang-kadang mak bapak ni, kalau anak dia mati kecil, dia patut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Satu, anak dia dijamin masuk syurga. Yang kedua, dia tak ada soal jawab dah. Mak, Tuhan tak akan tanya, kenapa tak didik anak? Kenapa tak larang? Kenapa? Banyak soalan pula kan? Okey. Boleh kan? Jadi saya nak ingat sekali lagi ni. Kadang-kadang banyak ni yang belajar agama ni. Yang tak belajar satu bab, yang belajar kan. Kita tengok belajar tapi tak berubah. Takut-takut masuk dalam kategori ayat ni. Dah bukti jelas, Quran, hadis sahih, tapi tolak juga, belajar lagi. Takut-takut termasuk dalam kategori ayat ni. Maknanya dia bukan ikhlas nak belajar. Ramai tak? Ramai. Tama-tama yang belajar yang bukan daripada Quran dan hadis. Kalau disebut Quran dan hadis, bukan tahap kita.
Kalau sebut mimpi guru dia, ini baru betul. Ini takut-takut termasuk ayat ni. Bukti jelas dia tolak. Bukti yang apa ni, rabung-rabung tu, senang je dia telah. Takut termasuk. Okey, wama wajadna. Dan tidaklah kami dapati li aksarihim, bagi kebanyakan mereka, min ahdin, dari ahdin ni ada ulama menterjemah wasiat. Kalau dia terjemah apa? Wasiat. Janji pun sama, wasiat juga kan. Dalam tafsir Al-Marawi dia kata al-ahdu ialah al-wasiyah, perjanjian. Wa in, dan ini nak terjemah apa? Sesungguhnya, lebih tepat, bukan jika, bukan sekiranya. Dan sesungguhnya kami wajadna, kami, dia dalam tafsir Al-Maraghi dia kata wajadna ada dua. Wajadna ada dua. Kata tafsir Al-Maraghi, wajadna yang pertama alfaina, kami dapati. Kami dapati. Wajadna yang kedua alimna, kami tahu. Beza tu. Tengok saya terjemah. Dan tidaklah kami dapati kebanyakan manusia daripada ahli perjanjian. Ayat ni macam tergantung, tapi kalau kita baca tafsir kita boleh faham. Iaitu kami dapati kebanyakan manusia membatalkan perjanjian dengan Allah. Dan sesungguhnya kami tahu kebanyakan mereka akhirnya lafasikin, iaitu fasik. Fasik itu sebenar melanggar perjanjian. Boleh, yang sana dapati, yang ni kami tahu. Mana Allah tahu tak? Sebelum orang tu lahir lagi, dia akan batalkan perjanjian dengan Allah. Allah tahu. Ustaz, kalau Allah dah tahu, saya tak perlu buat apa-apa lah, tunggu je lah. Allah tahu, kamu tahu tak? Kalau kamu tak tahu, buat macam orang tak tahu. Jangan buat macam orang bebal. Dan kami dapati aksarahum, kebanyakan mereka lafasikin, pasti orang-orang fasik. Apa makna fasik? Fasik ni dalam bahasa Arab khuruj. Kalau buah kurma dia tertangga daripada tandan dia. Tertangga tu dalam bahasa Arab adalah al-fisku. Kenapa Allah guna fasik sini? Allah tak guna kafir. Sebab di sini perjanjian. Bila perjanjian, bila tak tunai perjanjian, seolah dia menanggalkan ikatan perjanjian. Jadi menanggal tu dalam bahasa Arab dia panggil fasik. Okey, kita nak faham apa makna perjanjian ni? Satu, perjanjian ketika di alam roh. Ayat tadi kan surah apa? Al-A'raf 172. Apa perjanjian di alam roh? Kita mengaku kita hamba. Makna kita sebenarnya perjanjiannya ialah kita wajib taat kepada setiap perintah Tuhan. Sebab dia Tuhan kita, kita adalah hamba. Bila kita tak laksana perjanjian, kita fasik. Perjanjian yang kedua ialah fitrah. Fitrah semula jadi manusia. Macam hadis yang saya baca tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa makna fitrah? Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka kedua bapaknya yuhawwidanahu, menjadikan anaknya Yahudi, atau yunasiranahu, ataupun menjadikan anaknya Nasrani, atau yumajjisanahu, ataupun menjadikan anaknya Majusi. Apa makna fitrah? Fitrah semula jadi manusia yakin Tuhan tu memang satu. Dan Tuhan yang berhak disembah ialah Tuhan yang hebat, iaitu yang mencipta segala-gala. Fitrah apa dia?
Fitrah semula jadi dapat tahu, yang ni tak betul, yang ni jahat, yang ni betul, yang ni baik, yang ni dosa, yang ni... Saya bagi contoh lah. Bila kita cakap bahu dengan mak kita, dengan siapa-siapa ke, kita rasa apa dalam hati? Rasa seronok ke rasa gelisah? Itulah fitrah. Itulah fitrah. Bila kita menipu orang kan, hati rasa gelisah. Itu fitrah. Sebab itulah Firaun, dia mengaku Tuhan kan? Tapi bila lemah, dia mengaku apa? Dia mengaku lagi tak dia Tuhan masa saat dia lemas. Itulah fitrah. Masa itu Musa bagi tazkirah tak pada Firaun? Tak. Macam mana dia sedar? Fitrah. Okey. Jadi melanggar perjanjian ni apa dia? Termasuklah tak solat. Nabi kata apa? Al-ahdu bainana wa baina asyirki tarkus salah. Al-ahdu. Hadis ni Nabi guna perkataan al-ahdu. Perjanjian antara kita dan antara syirik ialah meninggal. Makna apa tu? Siapa tinggal solat, dia melanggar perjanjian, dia fasik. Siapa yang melanggar perintah Allah, dia melanggar perjanjian. Cuma fasik ni ada dua lah. Satu fasik yang besar, yang terkeluar daripada Islam. Contoh kalau tinggal solat ni, fasik besar ke fasik kecil? Pendapat paling kuat fasik besar. Sebab berdasarkan satu hadis Nabi kata, siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia telah kafir. Walaupun satu waktu. Jadi berapa ramai orang Melayu yang melanggar perjanjian dan jadi fasik disebabkan tinggal solat? Berapa peratus? 80%. Okey. Boleh ke? Ustaz, saya ada soalan. Ustaz, mengenai fitrah ni, kata saya sebagai seorang ibu, saya didik anak saya, kata saya dua orang anak, didik anak sama saja. Tapi yang seorang tu macam fitrah dia lebih cenderung mencari kebenaran. Yang seorang lagi tak. Padahal kita didik sama. Kenapa ada perbezaan? Kenapa ada? Macam mana boleh jadi perbezaan tu? Kalau fitrah dia semuanya kita ni dilahirkan sebagai seorang Islam. Saya tak tanya balik, kenapa nak sama? Sebab kita naklah jadi anak kita semua. Tak. Kenapa kita nak sama? Kita nak samakan. Tapi soalannya, kita boleh tak memastikan anak kita dapat hidayah? Kalau kita tak boleh nak memastikan anak kita dapat hidayah, makna kita tak boleh nak samakan. Sebab kita tak ada kuasa. Faham? Jadi kita buat apa yang Allah suruh. Tapi akhirnya hidayah Allah yang bagi. Samalah anak Nabi Nuh, kan? Anak Nabi Nuh, anak Nabi Yaqub, dia didik tak anak dia semua? Sama tak Nabi Yusuf dengan yang sebelah orang ni? Sama tak didikan Nabi Yaqub? Tapi akhirnya yang beriman siapa? Yusuf dengan Bunyamin. 10 orang lagi tak beriman, kecuali setelah dihujungkan mereka bertaubat. Okey, jadi kita tak akan ditanya hasil didikan kita beriman ke tak? Tak. Kita akan ditanya apa kita buat. Okey. Boleh? Jadi apa pengajaran besar daripada ayat yang kita belajar hari ini? Ada rasa apa-apa? Rasa lega ataupun rasa risau? Yang paling merisaukan kita ayat apa? Perkataan apa? Ni yatba Allah. Dan Allah guna fa'al mudhari'. Betul. Kita dah belajar ayat sebelum ni kan? Tanda-tanda orang yang hati keras apa dia? Tak baca Quran. Keras tu. Ataupun dia baca tapi tak rasa apa-apa kan? Baca rasa nak cepat sudah aja, rasa nak khatam je. Itu tanda Allah sama ada hati dah mati ataupun nazak. Sebab apa? Sebab dia tak seronok dengan benda yang terbaik untuk dia, benda yang benar. Termasuklah orang yang sentiasa dalam maksiat. Orang yang sentiasa dalam maksiat dan tak rasa bersalah.
takut-takut Allah dah tutup pintu hatinya. Kita baca sikit buku Syarah Bulughul Maram. Ke surat berapa? Hah? Seratus 11, ha? Okey. Hadis yang ke-199, muka surat 111. Qala al-musannif rahimahullah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilu Umamata binti Zainab wa iza sajada wada'aha wa iza qama hamalaha. Hadis, satu hadis yang paling kuat sekali, muttafaqun alaih, yang paling tepat, yang paling benar selepas Al-Quran ialah hadis muttafaqun alaih. Okey, maksud dia daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah solat sambil mendukung Umamah binti Zainab. Umamah siapa ni? Umamah ialah salah seorang anak saya sekarang MSP. Itu Umamah binti Abdul Mu'in. Yang ni Umamah binti Zainab. Sepatut binti kepada bapa ke mak? Bapa. Kenapa tak dibintikan bapa dia? Bapa dia Al-As. Ada ulama mengatakan supaya orang tahu ini adalah cucu Rasulullah. Kalau Umamah binti Al-As, orang tak tahu Nabi dukun siapa ni, kan? Okey, Nabi tengah solat. Ada kata solat Zuhur, ada kata solat Asar. Tak penting, ha? Yang penting apa dah? Nabi solat sambil mendukung Umamah, dan apabila baginda sujud, baginda meletakkannya, dan apabila bangun, baginda mendukungnya sampai habis solat. Sah tak solat Nabi? Bukan ni jawab ke tak sah? Tapi kalau saya yang jadi imam di masjid, saya dukung cucu saya, bukan anak lah, sebab Umamah dah besar, kan? Orang kata apa solat saya? Tak sah. Padahal saya buat berpandukan. Dia kata yang Rasulullah sah, yang Ustaz tak sah. Kenapa? Kenapa? Apa alasannya? Sebab Ustaz itu Rasulullah. Habis kalau saya tak ikut Rasulullah, nak ikut siapa? Nak ikut imam kampung. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata pastilah sesungguhnya pada kamu, untuk kamu, apa dah? Pada Rasulullah ada ikutan terbaik. Jadi Rasulullah ada ikutan untuk siapa? Untuk siapa? Kamu. Bukan untuk orang tertentu, bukan untuk sahabat, kamu semua, umat Nabi Muhammad. Jadi berapa kali ni? Agak-agak Nabi bergerak berapa kali? Sebab daripada awal Nabi dukung. Masa Nabi rokok, Nabi dukung lagi tak? Dukung. Dukunglah. Sebab ayat ni, hadis ni mengatakan bila Nabi letak sujud. Lepas tu nak bangun ke rakaat kedua, Nabi dukung lagi tak? Lepas tu sama, bila rokok Nabi dukung lagi, bila sujud letak sampai habis. Berapa kali bergerak? Banyak kali, lebih pada 3. Ustaz, soalan dia, maknanya kalau kita garu ke muka tak batal kan?
Tak, garu tengok, garu kerana apa? Ha? Tak ada orang garu kerana gatal. Ada orang garu kerana imam baca panjang. Lamanya imam ni kan. Itu boleh membatalkan. Kalau garu tanpa sebab dan banyak kali, ulama kata boleh membatalkan. Dia tengoklah tempat gatal tu kecil ke besar. Kalau besar, garu dengan 5 jari lah. Kita nak kata apa pada hadis ni? Sebab kalau cerita pada masyarakat kita, dia macam benda yang bukan setakat ni, dia boleh hukum batal solat. Boleh batal solat. Lepas tu dia pergi tengok pula, budak ni pakai pampers tak? Dah bersih ke tak? Banyak soal pula kan? Tak tahu kalau dia belakang Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, dah bersih tak budak tu? Macam dia lebih tahu pada Rasulullah. Logiknya, semua kita tahu hukum nak salat, salah satu syarat salat mesti bersih badan, bersih pakaian, bersih tempat. Takkanlah Nabi nak salat dalam keadaan cucu dia tu ada najis, tak masuk akal. Mestilah bersih, kan? Okey, jadi boleh tak solat sambil dukung anak, cucu? Ha? Boleh. Siapa kata tak boleh? Bagi dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum. Bawalah bukti kamu kalau kamu orang yang benar. Dakwaan kamu kata tak boleh dukung. Okey, bagi bukti. Bahkan sebelum kamu bawa bukti, bercanggah dengan hadis sahih muttafaqun alaih. Han. Ustaz, macam mana nak khusyuk ni, nak dukung? Kamu sebelum dukung cucu khusyuk tak solat? Yang kamu ni sebelum dukung dah tak khusyuk, jangan dukung. Rasulullah sebelum dukung khusyuk tak? Orang kalau dah khusyuk, buat apa pun akan khusyuk. Dan orang kalau tak khusyuk, dia tengok orang gerak jari sebelah, dia tak khusyuk dah. Bukan dia bergerak pun. Sebab dia tengok je jari. Lepas tu dia salah orang sebelah. Padahal dia memang salat tak khusyuk, kan? Okey, dalam riwayat Muslim, wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Dalam riwayat Muslim ada lafaz, sedang ketika itu Nabi mengimamkan solat di masjid. Mana Nabi jadi imam. Yang kedua, solat apa? Solat sunat ke fardu? Fardu. Sebab Nabi tak pernah jadi imam solat sunat di masjid, kan? Kecuali ketika solat tarawih, itu pun beberapa malam. Okey, kita baca sikit huraian hadis. Fiqhul hadis. Hadis ini menjelaskan bahawa harus mendukung kanak-kanak semasa. Dan sebelum tu saya ingatkan, buku ni ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dia salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, bukan mazhab Ambali, bukan mazhab baru, mazhab lama. Jadi dia yang bawa hadis ni dalam buku dia, sedangkan dia sendiri bermazhab Syafi'i. Makna apa tu? Tak bercanggah dengan mazhab Syafi'i lah. Dia hanya bercanggah dengan mazhab masyarakat setempat, kan? Okey, hadis ini menjelaskan bahawa harus mendukung kanak-kanak semasa solat, sama ada sebagai imam ataupun makmum ataupun solat bersendirian, sama ada solat fardu maupun solat sunat. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana baginda solat sambil mendukung cucu baginda, Umamah binti Zainab. Ada orang kata itu Rasulullah dia dukung sebab terpaksa dukung, sebab tak ada orang nak jaga cucu dia. Ada yang berhujah macam tu. Tapi tak masuk akal. Seorang Rasulullah, ketua negara, tak ada orang nak jaga cucu dia. Masuk akal tak? Tak masuk akal. Kita kalau ketua negara ada berapa ramai bibi? Dalam riwayat Muslim menjelaskan, ketika itu baginda sedang mengimamkan solat, iaitu solat fardu. Apabila sujud, baginda meletakkannya, dan apabila bangun, baginda mendukungnya. Perbuatan Rasulullah SAW mendukung cucunya semasa solat sudah pasti memerlukan pergerakan. Sedangkan pergerakan tersebut tiada kaitan dengan solat. Tiada kaitan dengan solat, kan? Dukung letak, dukung letak. Dalam hal ini, ulama membahagikan hukum pergerakan dalam solat kepada 5 jenis. Pertama, pergerakan yang wajib. Ada bukan setakat kena bergerak, wajib bergerak. Iaitu pergerakan yang keabsahan sesuatu solat bergantung kepadanya, seperti pergerakan membuang najis pada pakaian ataupun tubuh badan. Katalah selendang yang atas bahu kita ada najis, kan? Apa hukum kita ambil selendang tu campak ke tepi?
Apa hukum? Wajib. Itu pergerakan yang wajib. Sebab kalau tak buang, boleh batal solat kita. Jika najis tersebut tidak dibuang, maka solat akan terbatal. Oleh itu, wajib membuang najis tersebut dengan melakukan beberapa pergerakan. Begitu juga sekiranya dia tersilap menghadap arah kiblat, maka wajib bergerak ke arah kiblat yang betul. Kalau dia solat salah kiblat kan, orang pun betul pusing badan dia. Dia wajib ikut ke tahan? Ada orang buat kerah kan? Dah lah dia baru masuk kampung tu. Dia kena wajib ikut. Wajib ikut. Ataupun orang cakap je, bang, kiblat tu salah, kena belok ke kanan. Dia tengah solat, orang cakap, wajib tak ada bergerak? Wajib. Ada satu ketika Nabi solat dan Nabi buka selipar. Kan? Nabi buka selipar. Berlaku tak pergerakan? Dan pergerakan tu sunat ke wajib? Sebab selipar tu ada najis. Ustaz, kalau habis solat baru orang cakap salah kiblat, kena solat balik tak? Ada dua pendapat lah. Pendapat pertama tak payah. Sebab kita dah yakin itu adalah kiblat yang betul. Kalau orang tegur tengah solat, wajib. Tapi kalau dah habis solat, kita ada dua pilihan. Tak solat semula pun tak apa, nak ulang pun balik. Yang kuat ikut perasaan lah. Dua-dua sah. Yang kedua, pergerakan yang sunat, iaitu pergerakan yang dapat menyempurnakan sesuatu solat. Contohnya, pergerakan daripada saf kedua ke saf pertama bagi memenuhi ruang kosong dalam saf pertama dan hukumnya adalah sunat. Ada saf depan, orang keluar kan? Ada kosong kat depan. Apa hukum kita bergerak ke depan? Sunat. Kalau kita kata wajib, yang tak bergerak tu berdosa. Yang ketiga, pergerakan yang makruh, iaitu pergerakan yang sedikit dan tidak perlu, seperti pergerakan membetulkan serban, kopiah dan sebagainya. Dia pakai serban, kalau-kalau kan tak kemah, lepas tu terombak balik. Boleh tak dia nak pakai balik? Kalau dia tak pakai balik, mungkin jatuh ke apa ke? Boleh, tapi hukumnya makruh. Sebab itu pergerakan yang tidak diperlukan. Pergerakan seperti ini walaupun tidak membatalkan salat, tapi boleh mengurangkan pahala salat. Yang keempat, pergerakan yang haram. Ini haram bergerak, iaitu pergerakan yang banyak dan berturut-turut, tapi tidak perlu, seperti berjalan, melompat semasa solat. Dia garu benda yang tak gatal kan. Dia betulkan butang, tengok jam, 10 minit imam baca ni. Betulkan mas. Kalau lemas boleh. Ada keperluan. Ustaz, kalau masa tu kita tengah sujud, tudung kita kan terangkat. Lepas tu kalau kita nak betulkan balik tudung kita, boleh tak kita betulkan tudung kita betul-betul? Kalau tidak, selama ni kan macam nak cepat-cepat takut terbatal. Boleh tak kita pastikan tudung tu supaya tak dia tiup angin? Tak, betulkan masa solat ke sebelum? Masa setengah solat. Tak, okey. Yang pertama sekali, sebelum solat kita kena cek betul-betul. Cek betul-betul. Kita tak tahu, Ustaz. Kita sujud, benda tu terlangkup. Itu sebenarnya kurang berhati-hatilah. Sebab itulah, sebelum solat kita kena pakai tudung yang labuh supaya tak. Tak, labuh tu pun terlangkup. Berhoping kat belakang tu. Bagi melekat betul-betul. Tak, solat tak boleh main-mainkan. Kita kadang-kadang nak jumpa orang pakai yang paling kemas kan. Ini nak menghadap Tuhan, takut terbuka aurat, buat betul-betul. Supaya apa? Dalam solat kita boleh fokus dan khusyuk saja. Jangan dalam solat lah tengah berfikir macam mana nak betulkan tudung. Tapi kalau berlaku macam tu, wajib betulkan. Okey. Pergerakan yang haram iaitu pergerakan yang banyak dan berturut-turut tapi tidak perlu, seperti berjalan ataupun melompat semasa solat. Yang kelima, pergerakan yang harus, iaitu pergerakan yang sedikit dan perlu, seperti menggaru tempat gatal. Boleh garu Manakala pergerakan yang banyak tapi darurah, seperti seseorang digigit binatang berbisa, seperti ular dan sebagainya, maka harus melakukan pergerakan sekalipun banyak demi untuk selamatkan diri. Ini kita akan baca hadis akan datang. Ini pergerakan yang kelima, pergerakan yang termasuk pergerakan yang banyak kerana darurah. Walaupun berturut-turut, walaupun banyak, tak batal solat. Bila tu? Bila darurah, terpaksa.
Seperti ada ular sebelah kan. Kita nak bunuh ular tengah solat. Kita akan baca dalam hadis akan datang. Dalam konteks hadis ini, ulama mengkategorikan perbuatan Rasulullah SAW mendukung umamah semasa solat dalam kategori perbuatan yang harus, iaitu perbuatan yang sedikit tapi perlu. Tetapi perlu. Hal ini disebabkan perbuatan Rasulullah adalah suatu keperluan kerana dikatakan baginda mendukung umamah ketika ibunya sakit. Dan perbuatan baginda SAW tidaklah memerlukan pergerakan yang banyak. Begitu juga dengan perbuatan Nabi SAW menjawab salam semasa solat dengan memberikan isyarat dengan tangan. Ia juga termasuk dalam perbuatan yang harus dalam solat. Ulama berbeza pendapat tentang kriteria sedikit ataupun banyak. Apa ukurannya? Sedikit ataupun banyak? Adakah ia kembali kepada uruf ataupun adat setempat? Cara paling praktikal untuk menilai sesuatu perbuatan itu banyak ataupun sedikit adalah dengan melihat jenis, keperluan dan kekerapan perbuatan itu. Sekiranya perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sedang solat, tetapi menggambarkan seolah dia bukan berada dalam solat, maka perbuatan tersebut dikira banyak dan boleh membatalkan solat, kecuali dalam keadaan darurah yang memerlukan pergerakan yang banyak. Okey. Jadi ukuran banyak ataupun sedikit tengok apa? Uruf. Kalau kita tengok orang tu bergerak macam tak solat, itu bergerak banyaklah tu. Kesimpulannya, sebarang perbuatan yang perlu sekalipun tiada kaitan dengan solat dan perbuatan tersebut adalah terhad ataupun sedikit, maka ia diharuskan. Tetapi sekiranya perbuatan yang banyak dan tidak perlu, maka ia boleh membatalkan solat. Okey, pengajaran hadis. Pertama, diharuskan pergerakan yang sedikit dalam solat sekiranya perlu. Yang kedua, harus menyentuh dan mendukung kanak-kanak semasa solat sekiranya diyakini suci daripada najis. Yang ketiga, sifat tawaduk dan penyayang Rasulullah SAW terhadap kanak-kanak. Ini rahmat yang Allah campak dalam hati Nabi kita SAW sangat luar biasa. Sebab Nabi ini bukan setakat kasih pada orang tua, tapi kasih pada budak. Dan bukan setakat Nabi kasih pada budak di luar solat, dalam solat pun Nabi sayang. Sebab tu ada ketika Nabi sujud, Hasan dan Husin panjat belakang Nabi kan. Apa Nabi buat ketika cucu dia panjat belakang? Nabi lagi sujud lama. Sampai sahabat yang kat belakang tu dia tengok, Nabi buat apa ni tak bangun-bangun. Lamanya Nabi sujud. Lepas bagi salam, apa Nabi buat? Nabi panggil pula cucu letak atas riba, Nabi tak marah pun. Menunjukkan apa? Nabi sangat sayang. Kita kalau tengah sujud, cucu duduk belakang. Lepas salam kita panggil, peluk, sapu kepala ataupun cubit. Cubit kan? Itulah kita. Yang keempat, kanak-kanak diharuskan memasuki masjid dengan menjaga adab-adab masjid agar tidak mengganggu orang salat. Sebenarnya yang boleh kanak-kanak masuk masjid ni, mazhab Syafi'i boleh. Saya baca dalam kitab Imam Nawawi, dia kata disunatkan kanak-kanak duduk di celah saf orang tua. Jadi yang kanak-kanak kat belakang ni saya tak tahu mazhab apa. Sebab mazhab Syafi'i dibenarkan kanak-kanak duduk di celah saf orang tua. Sebab apa? Dia beritahu sebab supaya kanak-kanak dapat belajar solat daripada orang tua sebelah dia. Kalau duduk sama-sama kanak-kanak, dia boleh tak belajar solat yang betul daripada kawan dia? Satu. Yang kedua, bila letak kanak-kanak celah saf orang tua, pasti dia tak akan bergurau. Kalau dia bergurau, makna orang tua tu memang budak. Bila letak sama-sama kanak-kanak, dia bergurau kan? Dia bergurau. Pelik tak orang kita? AJK masjid, dia kumpul kanak-kanak semua, lepas tu dia kata diam, jangan bergurau. Budak-budak bila 10 orang kan, jangan kawal lah. Bila kita kumpul dia sama-sama, seolah kita nak dia buat bising. Jadi cara terbaik, masukkan dia celah saf orang tua. Ini orang kata kita mazhab baru pula. Yang kelima, agama Islam ialah agama yang mudah dan fleksibel. Jangan menyusahkan. Wallahu a'lam. Itu bukan takbiratul ihram ni? Sorry, yang ni. Oh, ni. Ada hadis sahih Nabi letak tangan di dada.
Tapi saya baru dengar daripada Syekh Mustafa Adwi yang kata letak atas ni pun adalah hadis dhaif. Jadi yang kat dada pun dhaif, yang kat perut pun dhaif, yang bawah pusat pun dhaif. Cuma tangan letak kat tengah lah. Cuma tengah tu atas ke bawah itu dhaif. Yang kat sini tak ada langsung. Yang kat sini ke tak ada langsung. Itu tak ada hadis. Okey. Tak, letak kat tengah betul ada. Cuma tengah tu dada ke perut ke tak sahih. Maka sebab itulah kalau orang letak kat tengah tapi di dada, betul. Kalau letak kat tengah di perut, betul. Kalau letak kat tengah di bawah perut, bawah pusat, betul. Yang tak betul ialah yang tak solat tu. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah malam ni kelas bahasa Arab. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم